Ini bab berpaling di dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, beliau berkata, saya telah mendengar Abul Ahwas menceritakan hadis ini kepada kami dalam majlis Sa'id bin Musayyab. Dia berkata, Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sentiasa ataupun Allah terus menghadap kepada hamba ketika dia di dalam sembahyangnya, selagi hamba itu tidak berpaling. Apabila dia berpaling, Allah meninggalkannya ataupun berpaling daripadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling seseorang di dalam sembahyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah ragutan syaitan daripada sembahyang hamba itu. Ini bab sujud di atas hidung. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilihat kesan tanah di dahi dan di atas hidung, batang hidungnya, kerana sembahyang yang baginda kerjakan bersama dengan sahabatnya. Qala Abu Ali berkata, hadis ini Abu Dawud tidak membacanya pada pembentangan yang keempat. Babun nazar fi salah. Ini bab memandang di dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, qala Uthman, seterusnya Uthman berkata, ini Uthman bin Abi Syaibah perawi, qala Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak beberapa orang sedang bersembahyang dengan mengangkat tangan-tangan mereka ke langit. Thumma ittafaqa. Kemudian kedua-dua orang perawi itu bersepakat, yakni Abu Muawiyah dan Jarir bersepakat. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pastilah beberapa orang ataupun orang-orang yang melepaskan pandangan mereka ke langit itu berhenti. Musaddad berkata, di dalam sembahyang. Kalau tidak, penglihatan mereka tidak akan kembali lagi kepada mereka. Ataupun penglihatan mereka tidak akan kembali lagi kepada mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa ada kalangan ataupun orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ketika bersembahyang? Selepas itu beratlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung memandang di dalam sembahyang ini. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah ataupun pastikan mereka itu berhenti daripada memandang ke langit, ataupun daripada memandang dalam sembahyang, ataupun penglihatan mereka disambar ataupun dihilangkan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersembahyang dengan memakai khamisah,
selimut yang mempunyai batik, selimut yang berbatik ataupun berbalai-balai. Maka baginda bersabda, batik ini ataupun lukisan ini, gambar ini mengganggu aku. Kamu bawalah kain selimut ni, bawa pergi kepada Abi Jahal dan bawakan kepadaku ambijaniyatihi, yakni kain ambijaniyahnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah hadis tadi juga. Qala, Urwah berkata, Nabi SAW pun mengambil kurdi, yakni kain kurdi, kepunyaan Abi Jaham. Maka ada orang berkata, wahai Rasulullah, khamisah, selimut khamisah itu yang berbatik tadi itu adalah lebih baik daripada kain kurdi ini. Babur rukhsati fi dhalik. Ini bab keharusan memandang ketika bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sahal bin Al-Hanzaliyah. Beliau berkata, iqamat thuwiba bis salah, telah dipanggil orang bersembahyang dengan iqamat. Itu makna thuwiba. Iqamat dilakukan untuk bersembahyang. Maksud beliau sembahyang subuh. Maka Rasulullah SAW pun bersembahyang dengan berpaling kepada lembah ataupun di lereng gunung. Abu Dawud berkata, Nabi SAW telah menghantarkan seorang sahabat yang berkuda pergi ke kawasan lereng itu pada waktu malam untuk mengawal. Ini bab bergerak ataupun melakukan sesuatu ketika bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawa Rasulullah SAW bersembahyang dengan mendukung Umamah, anak perempuan kepada Zainab, anak perempuan Rasulullah SAW, jadi cucu dia lah. Apabila baginda bersujud, yakni nak sujud, baginda meletakkannya, dan apabila dia nak berdiri, dia mendukungnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Qatadah, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar kepada kami dengan mendukung Umamah, anak kepada Abil As bin Ar-Rabi'. Ibunya ialah Zainab, anak kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Umamah masih lagi kecil. Nabi SAW mendukungnya di atas bahunya. Fasalla, maka Rasulullah SAW bersembahyang dalam keadaan Umamah berada di atas bahunya. Baginda meletakkannya apabila mahu rokok dan mengembalikannya apabila telah berdiri, yakni ke tempat asalnya, dukung semula lah, sehinggalah baginda menyelesaikan sembahyangnya. Begitulah Nabi SAW lakukan terhadapnya. Riwayat daripada Abi Qatadah lagi, beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW bersembahyang dengan menjadi imam kepada orang. Umamah, anak perempuan Abil As, berada di atas tengkuknya. Apabila dia nak sujud, dia meletakkannya. Qala Abu Dawud, Abu Daud berkata, Makhramah tidak mendengar daripada ayahnya kecuali satu sahaja hadis. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Qatadah, sahabat Rasulullah SAW, katanya,
ketika kami sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersembahyang zuhur ataupun asar, Bilal memanggilnya untuk sembahyang. Tiba-tiba dia keluar kepada kami dalam keadaan Umamah, anak perempuan kepada Abil As. Dia ni anak perempuan kepada anaknya. Dalam keadaan Umamah tadi berada di atas tengkuknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di musallanya, tempat sembahyangnya. Kami pun berdiri di belakangnya dalam keadaan Umamah berada pada tempat yang asal itulah, yakni atas tengkuk dia. Perawi berkata, yakni Abu Qatadah, fakabbara. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir. Kami pun bertakbir. Qala, perawi berkata, sehingga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu rukuk, dia memegang Umamah dan meletakkannya. Kemudian baru rukuk dan sujud. Apabila dia selesai daripada sujudnya, kemudian dia bangun, dia mengambil, dia nak bangunlah maksudnya, dia mengambilnya. Jadi mengambil Umamah itu dan mengembalikannya ke tempat asalnya, yakni ke atas bahunya ataupun ke atas tengkuknya. Begitulah terus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap rakaat yang dikerjakannya, sehinggalah baginda selesai bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua benda yang hitam di dalam sembahyang, yaitu ular dan kala, jengking. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahmad berkata, bersembahyang dalam keadaan pintu tertutup. Saya pun datang meminta supaya dibuka pintu. Ahmad berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan lalu membuka pintu untuk aku, kemudian kembali ke tempat sembahyangnya. Wa dzakara, dan perawi menyebutkan, yaitu Urwah, bahawa pintu terletak di sebelah kiblat, sebelah kiblat. Itulah. Ni bab mula-mula ni paling dalam sembahyang, boleh ke tidak? Paling dalam sembahyang, paling dalam sembahyang, paling lah dengan menghadap kiblat, dada menghadap kiblat, paling alah kanan kalah kiri kau, itu paling. Orang panggil iltifat. Jadi supaya hadis yang kita baca saat ni, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghadap. Menghadap tu maknanya berkenan lah, memberi rahmatnya kepada orang yang duduk sembahyang selagi dia tidak paling. Kalau dia paling, Allah Subhanahu Wa Taala pun paling juga, tak menghadap lah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berpaling daripada dia tu, mana tidak membanyakkan pahala dia lah, rahmat dia kepada orang tadi. Tetapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Tidak sahihnya duduk mana? Duduk pada Abul Ahwas situ, perawi. Ibnu Syihab berkata, saya telah mendengar Abul Ahwas menceritakan kepada kami, Abul Ahwas. Daripada sini kita dapat tahu bahawa seorang perawi yang kuat boleh jadi dia ambil daripada perawi yang tidak kuat. Macam Zuhri molek, Ibnu Syihab, Zuhri seorang yang kuat, orang yang molek. Tapi di sini dia ambil daripada Abul Ahwas. Abul Ahwas orang yang dhaif. Kita tak boleh kata perawi yang kuat-kuat ni dia mesti ambil daripada orang yang kuat juga. Tak boleh kata begitu. Imam Syafi'i dalam kitab dia, berapa banyak perawi dia tu dhaif, tapi dia ambil.
Adalah kira cara dia sendiri, tapi dari segi nak ayatnya, tidak semestinya seseorang perawi yang kuat tu dia ambil daripada perawi yang kuat juga. Tak mesti. Macam sini Abul Ahwas itu tidak tak kuat. Dalam Tahdzibut Tahdzib, Hafiz Ibn Hajar kata, dia nukil Imam Nasa'i kata, lam naqif ala ismihi wala na'rifuhu wala na'lamu anna ahadan rawa anhu ghairu Ibn Shihab. Jadi saya tak tahu, kami tak tahu nama dia, dan kami tak kenal dia. Kita tidak tahu ada sesiapa pun yang meriwayatkan daripada dia selain daripada Ibn Shihab. Yang ni seorang je meriwayatkan daripada dia ni. Bila seorang saja, tidak hilang jahalah dia. Jadi dia kata kami tak kenal. Tak kenal tu maknanya majhul lah. Orang ni majhul. Jadi jahalah, kemajhulan seseorang tu tidak akan hilang sekiranya seorang saja yang meriwayatkan daripada dia. Dia baru hilang sekurang-kurangnya kena dua orang perawi yang ambil daripada dia. Dan perawi dua orang ni orang yang kemah. Barulah orang ni orang tidak panggil orang majhul. Kalau tidak, majhul. Bila seorang majhul, maka sanad itu jadi dhaif. Ad-Dawri berkata, dia ambil daripada Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, laisa bi syai', tak ada gapo pun dia ni. Laisa bi syai', tak ada apa pun dia ni. Tak ada gapo, mana tak ada nilai lah. Tak ada nilai ni makna dhaif lah. Tapi Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni dalam perawi thiqah. Sebab Ibnu Hibban dia mudah lulus. Dan Tirmizi juga mengemukakan hadis dia. Tirmizi kata sahih hadis dia. Tirmizi kata sahih hadis dia. Tirmizi hukum sahih. Maknanya sahih Tirmizi ni rendah sangat. Sebab itu ramai ulama tak sahih panggil sahih Tirmizi. Tak sahih. Sunan Tirmizi ya. Jami' Tirmizi ya, betul. Jami' Tirmizi boleh terima. Sunan Tirmizi boleh terima. Nak kata sahih, setengah ulama tak saya kata. Gitu. Sebab Tirmizi ni dia rendah sangat. Dari segi apa nama ni, menilai tu. Dia nilai orang rendah lagu ni pun dia kata sahih juga. Terutama kalau dia kata hasan, lagilah ulama tak pakai hadis hasan, lagilah ulama tak pakai. Banyak dia kata hasan tu dhaif. Hak dia kata sahih, apa orang pertikai lagi. Sebab itulah dalam tertibnya, kalau Sunan Sittah ni, Bukhari, Muslim, Nasa'i nombor 3. Setengah-setengah orang dia letak nombor 3 ni Tirmizi tak kena. Itu telajak tak kena. Abu Daud nombor 4. Nombor 5 baru Tirmizi. Nombor 6 baru Ibnu Majah. Mana atas sikit pada Ibnu Majah. Ibnu Majah ni tak banyak benar lah. Tapi apa yang sahih ni, itu kita sudah wayak dah dulu. Ibnu Uyainah berkata, bila Zuhri meriwayatkan hadis ini, yakni hadis sapu hasa anak batu ni, maka Sa'ad bin Ibrahim berkata, Abul Ahwas tu siapa? Zuhri meriwayatkan daripada dia. Abul Ahwas tu siapa? Macam dia marah lah. Bila Zuhri ni meriwayatkan daripada rajul majhul, kata dia. Maknanya orang tak ambil daripada orang majhul ni. Nak ayat riwayat ni ayat orang hak jelas dikenali. Jadi Sa'ad bin Ibrahim, ulama ni mana dia tak suka. Dia marah kepada Zuhri. Faqala lahu Zuhri, Zuhri pun kata, kamu tak kenal kah Syekh dia ni, Maula Bani Ghifar Al-Madani, dia bersembahyang dalam Raudah, dia ni gini. Zuhri kata. Zuhri pun ja'ala yasifuhu lahu, menggambarkan dia ni gini. Sa'ad tak kenal, tak tahu. Aku tak tahu, tak kenal. Sa'ad kata, dia ulama-ulama ni kalau dia kata tak tahu, mana dia tidak iktiraf lah tu. Kita jangan kata dia tak tahu, dia jahil. Sebab Imam Bukhari orang tanya, ni lah ke mana? Tak tahu.
Dia tak tahu tu maknanya setara dia luas ilmu dia tak tahu. Kalau ada pun tak kemah manalah. Gitu. Hakim berkata, Abu Ahmad tidak matin, tidak kuat ini indahum dalam Mizanul I'tidal. Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, la yu'rafu lahu haluhu wala qudiya lahu bithiqah. Tidak diketahui halnya dan tidak ada sesiapa pun mengatakan dia ni thiqah. Kata-kata Zuhri, sami'tu Abul Ahwas yuhaddithu fi majlis Sa'id bin Musayyab. Tak apa lagi. Jadi gitulah. Maknanya hadis ini tidak kuat. Walau bagaimanapun tidak kuat tu suku. Itu dari segi sanad dia. Dari segi hukum dia nya, iltifat dalam sembahyang ni, paling dalam sembahyang ni dia ada 3 keadaannya. 3 keadaannya. Yang pertama, paling dengan tarafil wajhi. Tarafil wajhi. Wa huwa makruh. Paling ni. Muka tu paling ataupun laki, paling makruh. Paling dengan anak mata, ekor mata dia jeling gitu. Tak paling muka jeling gitu. Itu pun satu macam iltifat juga. Hak ni tak apa. Lagu ni tak apa. La ba'sa. Yang ketiga, paling muka ni sehingga paling juga dada ni, sehingga tidak menghadap kiblat. Kalau siapa lagu ni, batal sembahyang. Batal sembahyang. Jadi paling hak kata boleh, hak kata makruh ni sebab apa? Sebab dia hilang khusyuk. Nak suruh khusyuk ni, kalau Hanafi dia mengatakan tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Kita sembahyang tengok tempat sujud. Tempat sujud itu. Jangan tengok arah lain. Kalau Malik dia kata tengok arah ke kiblat, tak apa. Arah ke kiblat, arah ke depan. Tidak semestinya tengok tempat sujud. Dinding kau arah ke depan, tak apa. Tapi jangan paling-paling. Jadi masing-masing lah kata tu. Lepas tu apabila rokok, tengok mana? Tengok tempat sujud juga kah? Ada yang mengatakan tengok hujung kaki situ. Jadi macam-macam lah. Tengok tempat sujud, tempat rokok pun tak apa juga. Seterusnya hadis yang kedua, hadis ini sahih lah. Kalau kita tak ayat apa-apa tu tak ada apa masalah lah. Hadis Aisyah. Ini dalam Bukhari, dalam apa ada. Aisyah tanya, dia kata saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang paling dalam sembahyang lepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata paling tu maknanya syaitan ragu. Boleh syaitan lah hak bahagian tu. Jadi dia kerugian lah, sepuluh ragu kan. Barang-barang yang berharga kita kena ambil kat orang, rugi lah kita. Jadi hak ni pun cara syaitan nak rampas kelebihan sembahyang kita tu dengan cara dia dorong kita biar paling. Ni sahih. Jadi tak boleh lah lagu tu. Tak boleh lah lagu tu. Ini bab sujud di atas hidung. Sujud di atas hidung sebelum pada ni kan hadis ni wak mari dah. Hak sujud atas dahi dulu baru ni. Hak ni juga. Dan sini disebut kelihatan ataupun orang nampak di dahi dan di atas batai hidung. Arnabah makna batai hidung. Orang nampak tanah, kesan tanah. Sebab apa? Nabi sembahyang pagi tu, malam tu hujan. Jadi pagi tu berairlah sikit masjid dia tu. Sebab masjid pun bukan tudung dengan daun taman aja, gitu. Jadi baru ni sudah ada dah. Jadi dia buat tajuk ni sujud di atas hidung. Padahal dalam hadis ni dahi pun ada juga makna dia sujud.
dahi itu sujud juga. Bukan hidung saja, baru ni kita bicara. Jadi ada yang mengatakan sujud atas hidung saja tu boleh, iaitu Imam Abu Hanifah. Jadi seseolahnya kalau kita pakai hak tu, Imam Abu Daud buat mari sini dia nak royak, itulah mana sujud atas hidung. Tapi tidak jelas sebab apa. Dahi pun ada juga bekas tanah tu, dahi tu. Dan baru ni kita sudah bincang dah kok mana yang dia kata boleh kalau sujud atas hidung saja. Dan hak moleknya semua kata molek kalau sujud dahi dan hidung. Waktu tu semua kata molek. Tak apalah. Lepas tu Abu Ali berkata, Abu Ali ni terkenal dengan Al-Lu'lu'i. Al-Lu'lu'i, dia ni lah yang meriwayatkan kitab Abu Daud ini kepada orang kemudian. Salah seorang anak murid Imam Abu Daud yang penting. Nuskhah Abu Daud kita baca ni, kita duk baca ni, nuskhah yang ditulis oleh ni Al-Lu'lu'i. Abu Ali iaitu Muhammad bin Ahmad bin Amr Al-Lu'lu'i Al-Basri, anak murid kepada Imam Abu Daud. Dan nuskhah hak masyhur tersebar dalam dunia sekarang ni, hak duduk pakai ni nuskhah dia. Nuskhah dia. Dia kata apa? Mana banyak kali dia ngaji ni. Banyak kali dia ngaji. Sebab itulah orang pun terima hak dia. Sebab dia kata Abu Daud tak baca hadis ni. Pada kali yang keempat pembentangan dia, bila dia mengajar, dia baca hadis ni pula. Dia tidak mengajar, tidak gurau kita ni, tak. Dia baca hadis dia saja ya. Sebab tujuan dia nak menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad dia tu je maksud dia. Tidak nak bahas, tidak syarah, tak ada. Jadi anak murid ni cantik tu. Cantik hadis ni lah Abu Daud. Dia kata pada kali yang keempat Abu Daud tak baca ni. Mana dia tahu? Kali yang keempat, kali yang ketiga ada baca. Kali yang kedua ada. Kali yang pertama ada. Kali yang keempat ada. Sebab apa? Seseorang pengarang tu dia sentiasa baiki. Dia sentiasa baiki. Kali yang pertama, kali yang kedua, dia baiki sebab nak suruh kau molek. Nak suruh kau molek. Jadi bila dia baca kitab ni di hadapan anak murid dia pada kali yang keempat, dia tak baca hadis ni. Dia tinggal hadis ni. Boleh jadi sebab dia meninggalkannya kerana tak ada faedah diulangi. Sebab ni takrarun mahd, semata-mata mengulang hak sudah disebut dah dulu. Kalau nak kata sujud di atas hidung saja tidak jelas. Sebab ni orang tengok tu kesan tadi tanah tu ada di dahi dan di atas hidung, bukan atas hidung saja. Tidak berapa jelas. Jadi dia tak baca sebab awak ni sudah baru ni sudah sebut dah, ada dah. Jadi dia tak baca. Pada kali yang keempat, dia tak baca dah. Babun nazar fi salah. Ini bab memandang di dalam sembahyang, boleh ke tidak? Tadi paling ni hak buta pun boleh paling. Hak buta pun boleh paling. Tapi kalau orang yang celak, dia paling boleh jadi untuk dia nak tengok. Kurang khusyuk. Hak buta pun lagu tu juga. Sebab apa? Dia suruh alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un mana tunduk, tidak gerak. Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin makna tetap. Tidak kata paling-paling. Kalau hak buta pun tak tetap tu mana tak boleh je. Supaya hak ni nazar. Nazar ni tidak mesti paling, tengok macam-macam, tengok. Jadi bila tengok tu dia tidak tengok saja je lah. Riwayat daripada Jabir bin Samurah.
Uthman berkata, sebab Imam Abu Dawud ambil daripada dua orang tu, guru dia Musaddad dan Uthman bin Abi Shaybah. Hak ni hak kata lagu ni Uthman kata. Jabir bin Samurah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid. Dia pun tengok beberapa orang duduk semaya, duduk angkat tangan ke langit, angkat tangan ke langit. Thumma tafaqa. Kemudian mereka berdua sepakat. Mereka berdua ni siapa? Perawi hak atas tu. Musaddad ambil daripada siapa? Daripada Abu Muawiyah. Uthman bin Abi Shaybah ambil daripada siapa? Ambil hadis ni? Ambil daripada Jarir. Jadi Abu Muawiyah dan Jarir, lepas pada Hasan ni mereka sepakat serupa riwayat dia. Itu makna sepakat yang ni serupa. Apa dia serupa tu? Jabir bin Samurah berkata, pastikan orang-orang yang memandang ataupun melepaskan pandangan mereka ke langit tu berhenti. Boleh duk tengok ke langit. Gitu. Qala Musaddad kata, ni sebab dia ambil kan, dia nak ayatnya, dia ingat molek tu. Perawi ni kata begini, sampai sini hak ni saja kata lagu ni, hak ni tak kata. Moga dua orang kata tu guru tu. Mana tengok saat ni dalam semaya, Musaddad kata, bukan di luar semaya. Ataupun penglihatan mereka tidak akan kembali lagi kepada mereka. Kalau tempat-tempat tengok juga, jadi hilang penglihatan. Jadi tujuannya di sini tak boleh tengok ke langit. So yang kedua tak boleh angkat tangan. Angkat tangan ke langit. Kalau tengok ke langit juga, mana boleh jadi penglihatan itu akan hilang. Jadi hak naknya seperti tadilah, tengok ke bawah. Kalau mengikut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi lain. Kalau mengikut Imam Malik, tengok kepada kiblat. Jadi sebenarnya hadis ini, Imam Abu Daud ini dia rekah, bercampur-campur ni hadis ini. Dia rekah, dia perekah hadis ini. Sebab mula-mula tu Nabi SAW masuk ke dalam masjid, dia tengok orang duk angkat tangan. Jadi kalau nak kira angkat tangan ni tidak sesuai lah dengan hukuman tu ataupun akibat dia tu hilang penglihatan tu. Hak sesuai hilang penglihatan ni iaitu duk tengok ala kata tu. Jadi hadis hak angkat tangan ni hak ni kau masuk. Jadi hadis ini jadi masuk hak lain. Itu masalahnya. Jadi dengan sebab itulah Syekh Khalil Ahmad ini berkata, hadis ini mukhtasar, telah berlaku ikhtisar, mukhil. Ikhtisar mukhil. Ikhtisar mukhil ini yang mencederakan, mencacatkan makna dia. Boleh jadi keliru lah orang baca. Dia ada juga ringkas-ringkas ni tidak mencacatkan. Ada juga ringkas yang jadi mencacatkan. Dia pun mari gini kata dia. Dalam Muslim, Imam Muslim ambil daripada hak ni juga, sanad ni juga, Abu Muawiyah ni juga gini. An Abi Muawiyah anil A'mash anil Musayyab bin Rafi' an Tamim bin Tarafah. Hak ni lah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kenapa aku nampak kamu duduk angkat-angkat tangan ni? Ka'annaha adnabu khailin syums. Macam ekor kuda hak liar tu. Congek tangan. Apa tu? Uskunu fi shalah. Kamu diamlah dalam sembahyang ni.
Duduk dia, biar tetap dalam sembahyang. Perawi berkata, kemudian dia keluar pula kepada kami. Dia tengok kami duduk hilaqan, izin, hilaqan, duduk dalam halqah-halqah yang berasingan. Ini halqah dalam bulatan. Ni bulatan apa gitu. Qala, Nabi SAW pun kata, mali arakum izin. Kenapa aku nampak kamu ni terpisah-pisah, duduk suku-suku ni begini. Imam Ahmad juga dalam musnad dia ambil daripada tariq Syu'bah an Sulaiman, sanad ni juga hak datang tu serupa. Iaitu Nabi SAW masuk ke dalam masjid, dia pun tengok orang duduk akak tangan. Nabi SAW pun kata, mereka duduk angkat tangan macam dengan ekor kuda hak liar. Kuda kan hak tidak jinak tu, melompat-lompat, ekor dia pun jadi congik. Uskunu fi salah, kamu duduk dia dalam sembahyang. Imam Ahmad buat mari daripada tariq Syu'bah juga dengan sanad ni. Sanad ni Abu Daud daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, tidak takutkah seseorang daripada kamu apabila dia mengangkat pandangannya dalam riwayat yang lain kepalanya ketika dia dalam sembahyang, bahawa penglihatannya itu tidak akan kembali lagi kepadanya. Dalam riwayat Nasa'i dia kata, sanad ni juga, ni juga ada atas tu serupa. Dia kata Rasulullah SAW keluar kepada kami. Ketika itu kami duduk angkat tangan kami dalam sembahyang. Nabi SAW pun kata, ma baluhum, kenapa mereka duduk angkat tangan dalam sembahyang macam dengan ekor kuda hak liar? Kamu diamlah dalam sembahyang. Daripada hadis ini kita dapat mengetahui bahawa terdapat sesuatu yang gugur dan yang direngkaskan di dalam hadis Abu Daud ini. Dan hendaklah berhenti ni, pastikan berhenti ni. Orang-orang ni berhenti, bukan jawab kepada kata-kata Nabi SAW. Bila dia tengok orang itu duduk akak tangan, bahkan hak ni jawab apa kepada bal jawabu lam yuzkar fi, tak ada sebut ni jawapan ni dalam hadis hak ni, dalam hadis hak ni hak asal tak ada sebut. Gitu. Jadi tak apalah, hadis-hadis hak sani Muslim, Ahmad dan Abu Daud sani yang dipegang oleh orang-orang dalam mazhab Hanafi, iaitu sembahyang ni tak boleh angkat tangan. Angkat tangan ni mula-mula Allahu Akbar, pada tu tak ada angkat tangan. Dia pegang ni. Inilah di antara hak mereka pegang. Sebab apa Nabi SAW tengok, apa dah angkat tangan, duduk dia lah. Kalau kita kata boleh jadi angkat tangan tu lagu lah, angkat lagu ni, boleh jadi. Ataupun angkat tangan tu doa. Buat dia kata, kamu mana tahu angkat tangan lagu tu tak maksud. Dia kata angkat tangan. Angkat tangan. Kalau kuda, angkat ekor dia sekat mana? Sekat tu ya, tidak tinggi, tidak naik caca gitu ekor dia. Naik sekerat lah. Tidak kata lagu ni. Manalah kalau ekor dia naik caca lagu tu, barulah akak lagu ni. Tapi kalau hak naik, hak dia ekor dia congak tu sekat mana? Sikit. Setara tu. Kita kata hak tengah, peringkat tengah, bukan tinggi. Sebab tu dia kata tak ada. Jadi hadis hak akak tangan ni hak dulu, ketika belum dilarang lagi pergerakan yang banyak di dalam sembahyang. Sebab Nabi SAW kata uskunu fis salah, kamu duduk dia dalam sembahyang. Duduk dia tu tentulah hak rokok tu, tidak duduk dia hak tu tentu dah. Hak ni masalah hak tangan, duduk dia. Gitu. Dia tak boleh angkat tangan, dia pegang hak ni. Adapun orang-orang yang kata ada lagi tempat-tempat tertentu seperti yang kita sudah jumpa dah dulu, angkat tangan dia pegang dengan hadis, ada hak tu lah angkat tangan.
Demo ni kata, buah Hanafi kata memang kita tahu hadis tu, tapi hadis tu hak dulu tidak sesuai dengan ayat Quran, dengan hadis-hadis hak kemudian. Sebab hadis ni tentang sembahyang ni daripada pergerak banyak berlaku perubahan pada sembahyang. 3 kali akan datang kita akan jumpa dalam Abu Daud. 3 kali hak berubah dalam sembahyang. Nak siapa kau sebab kita duk buat lah ni. Jadi termasuklah mula-mula tu pergerakan yang banyak tak apa. Lepas pada tu melalui hadis-hadis seperti ini Nabi SAW larang. Dia suruh duduk dia. Jadi pergerakan yang banyak selain daripada hak asas tu, rokok, sujud itu tak kira hak tu. Pergerakan yang banyak terutama dalam bentuk akak-akak tangan lagu ni tidak sesuai. Sebab Nabi suruh uskunu fis salah. Tidak sesuai dengan khusyuk kata dia. Disuruh khusyuk dalam sembahyang. Tidak sesuai dengan waqumu lillahi qanitin. Tidak sesuai. Jadi kita supaya sesuai ambil tu. Hak ni kita terima dulu kata dia. Hak dulu. Kalau nak kira akak tangan kan? Ketika antara 2 sujud nak bangun tu, akak tangan ada. Orang Syiah pakai. Kalau tak pakai hak tu, sahih juga. Pokok dia kata, tak pakai hak tu. Kamu kata mansuh. Mansuh. Lagu mana tahu mansuh? Nabi royak kau ni sudah mansuh. Tak. Lagu mana kata tahu hak mansuh? Daripada kita dia ni kata, daripada kita tengok riwayat-riwayat hak lebih sahih menunjukkan hak tempat-tempat tertentu hak kita maklum itulah. Tapi hak tu pun ada juga hak sahih. Kalau semata-mata sahih tak padan. Dia kembali kepada kaedah hak asal. Hak nak dalam sembahyang lagu mana? Hak nak dalam sembahyang iaitu senyap, tidak duk gerak-gerak banyak, tidak ada pergerakan banyak. Tak apalah. Daripada hadis Jabir bin Samurah ni kita dapat mengambil beberapa pengajaran. Yang pertamanya dilarang mengangkat tangan dalam sembahyang. Kecuali kalau ada sabit lah daripada Nabi SAW angkat tangan, itu lain lah. Macam dalam doa qunut nazilah dan lain-lain ada angkat tangan, itu tak apa. Dan Nabi SAW suruh duduk dia. Ini dapat kita dapati dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah juga. Nabi SAW kata uskunu fi salah sani. Yang kedua, hadis ini juga melarang kita mengangkat mata kita. Tengok ala kata, lenggok ala kata, ala ke langit. Jangan lagu tu. Kalau doa tak apa kita nak. Doa tak apa. Tapi kalau semaya tidak. Doa pun tak apa. Ya, bukan makna kata lebih molek. Tak apa, boleh lah. Ini dalam Muslim jelas disebutkan. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi as-salah alla tarji'a ilaihim. Jelas dalam Muslim sebut tu. Mesti berhenti orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit itu dalam sembahyang. Kalau tidak, penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Tuan. Yang ketiga, larangan daripada duduk berasing-asingan, duduk suku-suku, seperti yang terdapat di dalam hadis Jabir bin Samurah dalam Muslim. Hak sanad ni juga. Jadi ada beberapa hadis tu yang direkah ni, hak panjang ni rekah dalam Abu Daud. Kemudian Nabi SAW keluar kepada kami, dilihat kami hilaqan, duduk dalam halqah yang berasingan. Nabi SAW pun kata, mali arakum izin. Kenapa aku nampak kamu duduk suku-suku ni? Bukan Nabi SAW larang buat halqah tu duduk bulat gitu, buat bulatan tu, tidak larang. Tapi bulat duduk suku-suku tu, hak tu hak dia larang je. Tetapi kalau suku-suku tu dengan maksud yang berlainan, tak apa. Ni nampak macam ada sesuatu yang perlu buat gini, padahal tak perlu. Yang keempatnya, perintah supaya membetulkan saf. Ada juga dalam hadis ni. Dalam Abu Daud sana tak ada lah ringkas, sebab ringkas.
Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa ada orang-orang duduk angkat pandangan mereka dalam sembahyang, lepas pada tu kerah sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan perkara ni. Dia kata mestilah berhenti daripada berbuat begitu, ataupun penglihatan mereka akan disambar, akan hilang penglihatan. Mana cara marah benar lah tu, mana tak bui tengok tu. Sebab apa? Sebab menghilangkan khusyuk. Jadi apa yang disebutkan ini peringkat haram dan makruh. Ada khilaf. Ada yang mengatakan makruh saja, tapi kebanyakan mengatakan haram. Sebab apa? Nabi SAW siapa marah gitu. Ini haram ni makna kalau siapa kita lenggak gitulah, lenggaklah kata. Sebab paling ala kanan ala kiri saja lah, lenggaklah kata. Tapi kalau kita dengan mata saja tu tak apa lagi. Walaupun kurang molek lah untuk kita nak tengok apa-apa kau. Ada yang meragukan kita nak tengok. Tak apa, kita buat dengan mata kita saja, tengok ala kata. Tetapi kalau saja-saja gitu nak tengok ala kata, itu tak boleh. Ibnu Hazm sampai kata kalau tengok ala kata gitu batal sembahyang. Batal sembahyang. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, pernah Abu Jaham hadiahkan kepada Nabi SAW satu kain selimut yang comel lah, kain selimut. Lepas tu dia ada batik-batik. Nabi SAW pun sembahyang pakai tu. Bila dia sembahyang, dia pun sembahyang, dia tunduk, dia tengok sani batik tu, batik pada kain sani. Itu hak maksud sani kata tengok dalam sembahyang ni. Tengok ni boleh ke tak boleh? Dan kalau tak boleh apa? Sebab menghilangkan khusyuk. Boleh jadi fikiran kita terbawa-bawa dengan hal kita tengok, jadi pergi berlarut-larut, kata panjang lagi pergi. Boleh jadi gitu. Nabi SAW kata apa ni? Ni batik-batik ni ataupun alam ni, gambar-gambar ni mengganggu aku, katanya. Bawa pergilah, bawa klik beri kepada Abu Jaham. Lepas tu mari kain ambijaniyah dia. Sebab dia tunjuk kepada Nabi ada beberapa kain. Hak dia beri ni, hak paling molek lah. Nabi SAW pun takut dia kecil hati, hantar balik tu, suruh hak mari hak lain. Tak apalah, ambil dengan dia hak lain. Takut kecil hati, nak melera dia tu, suruh dia beri hak lagi tu. Ini menunjukkan bahawa hak lagu ni boleh menghilangkan khusyuk. Dengan sebab itu ramai ulama-ulama mengatakan masjid tu tak boleh hias-hias sangat. Sebab apa? Kalau hias-hias sangat kita boleh jadi kuati lapu tu, lapu tu saja tu. Tu. Paling gak ala kata pula lapu tu dari atas je. Jadi menghilangkan khusyuk. Tidak sesuai, tidak nampak tunduk kita, merendah diri, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dilarang lenggok ala kata tu, nampak macam tak ada apa-apa gitu. Tidak menunjukkan kita ni khusyuk dan rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau ukiran apa banyak comel-comel tu, dia larang. Sebab apa? Takut tadilah. Lari fikiran kita tu, hati kita. Jadi kalau Nabi ni pun dia kata terganggu, orang lain lebih-lebih lagi lah kena jaga. Gitu. Tapi setengah-setengah ulama mengatakan Nabi SAW ni dia terganggu. Bukan makna hak dia tak say, itu makna benda tu tak boleh, tak molek untuk orang lain. Untuk orang lain kadang-kadang tak apa, dia tu nak lebih molek lagi. Gitu. Lepas tu asal lagi sebab tadi juga
Dalam ni dia sebut Nabi SAW pun ambil kain kurdi. Kain kurdi, yang ni ambijaniyah tu lah. Orang pun kata, wahai Rasulullah, hak khamisah tak di hak tu comel lagi, molek lagi. Hak Abu Jahan bagi tu molek lagi. Nabi SAW tak kisah, dia tidak penting hak molek ke tidak molek tu. Yang pentingnya bagi dia hak mana memenuhi hajat dia dan tidak mengganggu dia daripada ibadat, tidak mengurangi ibadat dia. Hak tu lah hak dia utama. Dia tak kira dari segi comel tu, orang lain kira lah hak tu, tapi bagi dia tidak penting. Babur rukhsati fi dzalik. Ini bab kebenaran untuk melihat, memandang dalam sembahyang. Dia mari dua bab. Hak mula-mula tu larang, yang kedua ni boleh tengok. Lepas tu Imam Abu Dawud mari riwayat daripada Sahal bin Al-Hanzaliyah. Dia kata diiqamatkan untuk sembahyang. Maksud di sini sembahyang subuh. Nabi SAW pun mulalah bersembahyang dengan berpaling ke Syi'r. Dia paling. Jadi bukan sekadar tengok, tapi paling dari sini. Tengok ke lereng gunung. Abu Daud berkata Nabi SAW telah mengantarkan seorang sahabat berkuda untuk pergi berkawal di lereng gunung itu pada waktu malam. Jadi Nabi SAW duduk semaya tadi, dia berhati tengok. Jadi waktu mari dia ke tidak. Sebab dia pesan sesuatu lah, so mari royak apa-apa kepada dia. Jadi maknanya kalau perlu tak apa. Dalam sembahyang ni kalau perlu tak apa. Kita tengok. Kalau saja-saja tu tak bolehnya. Tapi kalau perlu dibenarkanlah. Tapi tak usahlah jadi perlu tu timbul dalam sembahyang. Seboleh-bolehnya. Jangan kita pisah lah. Jangan kita pisah. Ini kalau dengan ada sebab tak apa. Lepas tu babun fil amal fis salah. Nampaknya panjangnya ni. Kita kena berhenti sekali lah. Kena berhenti sekali. Cuma adalah beberapa perkara lah yang boleh kita ambil lah sebagai kesimpulan daripada hadis tadi, iaitu ni Ibnu Battal menyebutkan hak Nabi SAW hatta balik kain tadi. Nabi SAW minta hak lain untuk memberitahu kepada dia bahawa dia tidak sudilah ambil barang dia, tidak. Tapi kerana ada sebab lah. Bukan dia mengembalikan tu mana kerana dia tidak sudi, tidak, ataupun kerana pandang hadiah dia tu tidak berharga, tidak. Sebab itu Nabi SAW minta hak lain, nak jaga hati dia. Yang kedua, orang yang bagi ni, bagi sesuatu, kalau orang kembalikan kepada dia pemberian dia tu, bukan dia minta ambil balik, tak apa hak tu, dia boleh ambil balik. Tidak makruh, tidak haram. Tapi kalau dia bagi ke orang, dia nak ambil balik, itu sampai ke peringkat haram pun boleh jadi ada. Boleh jadi haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu segala perkara yang boleh melalaikan kita dalam sembahyang kita, molek kita, jangan ada benda-benda tu lah. Cari tempat yang tidak menyibukkan hati kita tu, mengganggu hati kita. Misalnya ukiran ke, ataupun hak comel lah, lampu ke, gapo-gapo ke. Yang keempatnya, boleh terima hadiah daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan. Kita nak hantar hadiah kepada orang, boleh juga. Boleh.
Itulah mana kesimpulan yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Lepas tu hadis seterusnya tu begitulah. Sekarang itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wan.